dekat Allah SWT untuk bagi kita orang anak. Jauh dekat, mana yang tahu Pak Amit semua datang. It's better to be kind. Biarlah jadi baik daripada jadi betul. So saya nak lari ke mana? Saya cuma buka, alihkan palang rumah saya untuk saya masuk ke rumah dengan menggunakan tangan saya sendiri. Mula sampai habis konsert miming kita, even Michael Jackson pun miming. Mengeluarkan cannabis daripada senarai narkotik. Apa ni? Ish, aku pula dah pakai macam Joyce Byers dengan set macam ni. Rasanya apa yang berlaku ni? Macam lain je set ni. Macam dalam dunia Stranger Things je. Ke aku ni dekat upside down? Punya apa ni? Apa yang berlaku ni? Apa tu? A W A S. Awas! Apa yang berlaku ni? Andi, ramai penonton yang nak tahu apa sebenarnya terjadi ni. Apa nama budak tu? Yang perempuan tu? 11 ke apa entah nama dia? 11 lah, Bil. 11 tu lain. Ya, 11. Si 11 tu, dia macam pelik sikit kan? Kesian si Joyce. Will dah hilang. Hopper pula. Kejap. Apa jadi dengan Will tu? Apa jadi dengan Will? Kan si Will tu hilang. Orang tengah cari dia lagi tu. Tapi tiba-tiba si 11 tu yang muncul. 11. Dia asyik sasul je. 11. L pun boleh. Lepas tu? Lepas tu rupa-rupanya si L ni melarikan diri daripada Hawking Labs. Tu yang saya pakai ni nak cari budak tu. Tapi bila cek, rupanya si 11 tu, ada sebenarnya kuasa power. Ya! Kuasa telekinetik. Yang boleh gerakkan apa je bila dia fokuskan pemikiran telekinesis dia. Bahaya juga macam tu kan? Memanglah. Tapi pada masa yang sama, mereka yang menetap dekat Hawkins ni yang menemukan The Upside Down. The Upside Down? Dunia terbalik lah. Abi ingat tak dekat sini lah. Banyak benda tu yang berlaku kat sini. Ya. Andi, Abi teringat nama makhluk yang pelik tu. Apa tak nama dia? Demolanita Supermola. Itu lain. Itu demo lain. Nama raksasa yang Abi sebut tu adalah, tengok mulut ni. Demo Gorgon. Dan jangan lupa juga dengan si Mind Flayer tu. Iyalah. Ngeri juga tau tengok si Demogorgon tu. Teruja kan? Ya, betul. Tapi kan, Hadi, daripada awal-awal kita dah nampak 11 memang mantap. 3 kali tau dia dah selamatkan bandar tu. Kali ni saya rasa lagi banyak peranan 11 yang akan betulkan semuanya. Dan kalau kita ingat, dalam musim ketiga, si Hopper tu korbankan diri dia untuk tutup portal The Upside Down tu. Tapi sedih tau, kesian dekat 11 tu. Joyce jaga dia macam anak dia sendiri. Lepas tu diorang dah pindah dekat California. Tapi kan, Adi tak rasa ke? Sebenarnya, Hopper tu masih hidup lagi. Dan mungkin sekarang dia dekat Rusia. Mungkin juga tu. Tapi ada yang kata dia jadi buru paksa dekat Kamchatka tu. Andi, budak-budak ni sebenarnya, diorang ni semua dah besar. Mesti akan ada yang berlakunya. Sesuatu yang kita tak tahu. Permulaan kepada pengakhiran yang kita tak dapat jangka nanti. Betul. Jadi, dah nak mula musim terbaru. Musim keempat siri Stranger Things. Ya, dan sudah tentu ramai peminat dan penonton siri ni nak tahu apa seterusnya yang berlaku. Susah juga tahu sebab sekarang ni geng-geng ni dah terpisah. Tapi kalau saat diorang memerlukan sesama sendiri, mereka akan bertemu semula nanti. Abil, janganlah cerita banyak sangat. Nanti spoil banyak lah. Sorry lah, excited. Betul juga tu lah kan. Tapi jangan kita nak cakap banyak. Mari kita saksikan trailer ini. People say Hawkins is cursed. They're not way off. The day of reckoning is coming.
I don't have my powers. Without you, we can't win this fight. It's time. Macam mana dengan trailer tadi tu? Rasa macam tak sabar nak tunggu musim keempat ni. Nampak sangat menarik tu. Tak sabar nak tahu kan apa dah jadi dengan The Upside Down semua ni. Nampak tadi macam ada rasa baru. Yelah. Lepas tu rasanya tadi macam manalah si Eleven tu nak selamatkan sedangkan power dia dah tak ada dah. Itulah. Tapi kalau dah tak ada kuasa, macam mana dia nak hadapi semua raksasa yang akan muncul daripada portal Upside Down tu? Dah lah rasa macam, dimensi ni semua macam pelik lah. Kalau macam tu, jangan lupa ikuti musim keempat Stranger Things mulai aku terambil kau punya. Boleh. Ambil je kan? Jangan lupa saksikan Stranger Things mulai 27 Mei ini melalui saluran Netflix. Dan kalau korang ingin dapatkan info terbaru tentang The Stranger Things dan yang lain-lain siaran, check out media sosial Netflix Malaysia, okey? Dah. Sekarang ni kita ni kat set melodi, bukannya dalam dunia Stranger Things. Bagi kelonggaran lah untuk saya masuk. Tak boleh juga. Saya kata tolonglah sebab kita berpuasa. Okay? Saya terima je lah. Dia kecam. Cuma saya macam pelik lah. MV yang tak betul, lagu yang disalahkan. Tapi kalau yang nak jadikan benda ni glamour, cari kerja lain lah. Baru-baru ini, Amy Yukes dihentam hebat akibat kontroversi yang dibuat oleh Datuk Sri Vida dan Datuk Alif Syukri. Amy yang juga komposer dan penulis lirik dikatakan telah merosakkan industri disebabkan muzik video raya yang mempunyai unsur-unsur sensitif. Aha, betul ke ni? Jom kita dengar sendiri dari Amy Yukes. Okey bang, baru ni abang dikecak hebat bang di media sosial yang mengatakan abang buat lagu sampah. Abang buat lagu Datuk Vida dan Alif Syukri. Apa sebenarnya yang berlaku ni bang? Sebenarnya benda ni berlaku di luar jangkaan sebenarnya. Sepanjang saya menjadi komposer, buat lagu daripada tahun 95 sampai sekarang, dua lagu ni yang betul-betul kontroversi. Kelepur Raya dengan lagu Muar Raya. Jadi saya sebenarnya terkejut sebab bila lagu tu keluar, tiba-tiba banyak mengatakan kata lagu tu sampah, lagu yang paling teruk di abad tahun 2022 ni. Lepas tu lagu yang menjatuhkan apa kata imej Islam dan sebagainya lah. Tapi saya anggap benda ni sebenarnya dia lagu. Dia beza lagu dengan muzik video tak sama. Yang banyak yang tak suka tu sebab mungkin pasal ada terlibat pasal penari lah. Saya terima je lah. Dia kecam. Cuma saya macam pelik lah. MV yang tak betul, lagu yang disalahkan. Jadi saya nak, kalau boleh biar orang tahu yang lagu tak salah. Yang salah tu cuma mungkin pemikiran lah muzik video tu je lah. Masa diorang buat MV tu, abang tak ada advice ke? Tujuan saya sebenarnya di sini kita buat servis untuk buat lagu, untuk buat lirik dan sebagainya. Tiap saja lagu itu kita akan bagi dekat kepada diorang. So diorang akan colourkan. Dan saya tak pernah tengok pun muzik video diorang sebelum keluar atau sebelum keluar. Cuma yang kita tahu selepas dah habis syuting, dah keluar, baru saya tahu oh ini muzik video dia. Saya nampak jadi nak komen lebih-lebih pun dah tak boleh sebab benda dah keluar kan. Saya tak sangka sampai ke SKKM, sampai menteri pun campur tangan. Jadi saya cakap, dahsyat lagu ni. Kita tahu yang Datuk Alif Syukri dengan Datuk Sri Vida ni banyak terpalit dengan kontroversi. So macam mana abang kata abang beranilah nak bekerjasama dengan diorang ni? So abang tak takut ke? Ataupun diorang ada bayar abang dengan jumlah yang banyak? Okey, dia begini sebenarnya. Amy adalah bekerja sebagai seorang komposer, penulis lirik dan juga pembuat album. Jadi kalau macam mereka datang untuk minta buat lagu, saya akan pastikan servis tu akan dibuat dengan baik lah. Bagi saya mereka tu bukanlah, kita tak katalah dia orang tu adalah penyanyi, tapi bagi saya mereka juga dah ada pengikut diorang. Macam kalau kita tengok kan lagu-lagu yang saya buat tu tak ada luar akidah ke atau terkeluar daripada landasan. Ceritanya lebih kepada lagu-lagu raya cerita kan, tapi cuma itulah mungkin cerita-cerita yang LGBT tu tu yang terkena tu. Tapi yalah, bagi saya itu satu challenge lah. Tiada angin, tiada ribut, nama pengacara popular Awal Asyari menjadi perhatian selepas berdepan pertuduhan melakukan khianat dengan merosakkan palang pagar milik pengurusan perumahan. Ish. Apa sebenarnya yang terjadi ni Awal? Jawab sikit, ramai yang nak dengar ni.
Saya telah pun hadir ke Mahkamah Magistrate Taning Jaya untuk sebutan kes saya, di mana saya ada satu kes yang difailkan kepada saya atas Akta 27, Akta Khianat katanya kan. Saya bukan nak memperbetulkan apa, tapi itu adalah akta yang digunakan. Saya pun faham rakan media yang datang pagi tadi pun tak sempat nak borak dan sebagainya kan. So diorang pun macam apa akta yang dijatuhkan tu, itulah dia. So khianat tu bagi saya agak keras lah, tapi nak buat macam mana kan, tu akta. Tapi sebenarnya apa yang berlaku, semua tahu saya pindah rumah kan 3 bulan sebelum raya itu kita orang berpindah. So bila dah pindah ni kita banyak proses lah. Kita tak adalah macam pindah sepenuhnya, ada lagi barang-barang saya dekat rumah lama dan sebagainya. So saya dengan Syah, kita ada plan untuk rumah yang lama ni. So kita orang tak nak berpindah 100%. So most of the barang kita masih lagi letak kat situ. So I think ada sedikit salah faham di mana mungkin lah kan tempat saya tinggal yang lama tu, ingat kita orang dah pindah. Nak jadikan cerita, saya 3 bulan dah tak balik ke sana. Nak raya itu saya adalah nak balik ke sana untuk ambil barang. Tiba-tiba bila saya nak balik ke rumah tu, saya punya access card nak masuk dah tak boleh. So saya tanya guard tu, dia kata okey kena check dengan management. So, saya pun pergi berjumpa dengan management dan saya tanya kenapa access card saya tak boleh guna kan. Dia kata okey lah, ada beberapa bulan tak bayar sebab saya dah tak lama tak balik kat situ, saya pun dah lupa lah nak bayar kan. So saya cakap okey lah, minta maaf lah, nanti saya akan settlekan semua bil tu. Tapi sekarang ni saya nak masuk dalam rumah nak ambil barang. Dia kata tak boleh, kena settlekan dulu baru boleh masuk. Saya kata macam mana, bagilah saya masuk dulu sebab kita dah janji dengan orang dan sebagainya, orang pun ada plan. So saya minta jasa baik untuk bagi kelonggaran lah untuk saya masuk. Tak boleh juga, saya kata tolonglah sebab kita berpuasa. Okay, nanti saya akan settlekan sebab saya duduk situ dah 14 tahun. So far saya pada bujang, saya berkahwin dengan Syah, saya ada anak Lara, saya ada anak Lila, tak pernah sekalipun timbul isu tak bayar management fee. Cuma bila saya dah berpindah, saya terlupa lah nak bayar sebab saya tak duduk situ lagi kan. Tapi rumah tu tetap rumah saya. Mungkin permintaan saya tu tak ada budi bicara lah, tak ada tolak ansur antara pemilik rumah dan juga management company yang manage kawasan tu. Daripada situ timbulnya saya rasa macam saya nak balik rumah saya ni, saya nak ambil barang saya, nak raya ni kan, ada barang-barang yang saya perlukan. So saya kata kalau tak masuk nanti saya masuk sendiri, saya kena buka pintu tu. So daripada situlah saya ambil tindakan. Saya alihkan pagar tu, saya masuk, saya tutup balik pagar tu menggunakan tangan saya. Saya tidak menggunakan kenderaan, saya tak langgar macam apa yang dilaporkan oleh setengah blogger ataupun news. So itu antara benda yang terjadi. So bila saya dah masuk, semua dah settle, saya baru tahu yang rupanya mereka buat laporan polis. Tapi nak buat macam mana, saya kat sini bukan nak menidakkan sebab benda dah jadi dah pun, tapi saya cuma nak memperbetulkan beberapa orang yang katakan saya buat khianat kat tempat awam. Okey lah, nak jadi orang kata nak cut the story short, saya rasa macam itu je lah yang terjadi. Saya tak tipu kat sini, saya tak ada buat naya kat siapa-siapa, saya tak ada touch ataupun pukul siapa-siapa, tak ada. Saya cuma alihkan palang pintu rumah saya sendiri. Itu sahaja. Uish, panas betul cerita tu. Panas. Ya. Ni Andi, cepat awak ada information nak bagi tahu diorang kat rumah ni kan? Alright, ada apa dengan Saka? Diandra membuka tirai waktu siaran baru pada hari Khamis 8.30 malam selama 2 jam. Dengan kisah Ada Apa Dengan Saka, Aina dan Madi jatuh cinta pandang pertama apabila Madi mengetahui kebolehan luar biasa Aina yang boleh melihat makhluk halus. Ya, lepas tu mereka ni sebenarnya diorang nak bersama nak merungkai masalah yang diorang hadapi oleh Madi dan keluarganya yang sering diganggu makhluk gaib. Jangan lupa saksikan drama terbaru Diandra Ada Apa Dengan Saka setiap Khamis 8.30 malam, bersiaran selama 2 jam di TV9 juga di Astro saluran 149. Andi. Ya. Ini kita ni nak cerita pasal ni konsert yang memang agak epik ni. Datuk Hatan nak buat konsert dengan ni tadi. Maria di dalam sendu yang teramat. Engkau lihat senja yang berlalu. Awak dah sambung. Awak yang ketawa sangat. Awak terhibur dengan saya. Ya, sebab tengok awak punya ni sama. Ya, tak. Lepas tu adik-beradik dia lagi satu. Adik-beradik dia lagi satu tu. Mungkinkah? Ya ke? Betul tu. Mungkinkah bersama dua jiwa? Tak sangka aku boleh nyanyi lagu Anwar Zain. Andi, diorang adik-beradik nak buat konsert. Betul lah. Betul, Andi, bulan Ogos ni. Confirm kita semua nak kena pergi. Awak kena beli tiket. Boleh. Jadi kalau kita nak tahu, jom kita roll VT. Okey, kita layan. Yang seorang seboleh-bolehnya tak nak nampak hantu. Tapi yang lagi seorang ni nak sangat jumpa hantu.
Ada nampak apa-apa kat saya? Kalau ada cakap, saya kejap dia. Ada apa dengan Saka? Setiap Khamis 8.30 malam, bersiaran selama 2 jam di slot Diandra TV 9, juga di saluran Astro 149. Baiklah, siapa yang tidak kenal pasangan adik-beradik yang merupakan penghibur berprolifik tinggi Anwar Zain dan juga Ziana Zain. Ogos ini mereka akan mengadakan kolaborasi epik Anwar Zain dan Ziana Zain live in Kuala Lumpur 2022. Wah, betul-betul bagai mimpi indah buat peminat mereka. Sebelum tu, jom kita dengarkan persediaan mereka menjelang konsert tersebut. Dah tak lama lagi dah ni. Syukur pada Allah di atas opportunity ini yang sudah lama menunggukan kemunculan kami adik-beradik. Sebelum ni kami pernah di Singapura dulu, lebih kurang 11 tahun dulu. Sekarang after 11 years kita bergabung kembali, kita membuat persembahan untuk peminat kami. Selepas 11 tahun kan, macam mana boleh say yes to this project? Bila orang kata opportunity tu ada, Alhamdulillah dah termaktub agaknya. Kata Allah, rezeki kita tahun ni adik-beradik Allah pemudahkan dan kita harap semoganya ia akan semua sehingga seterus-terusnya. Dan opportunity ni bukan senang, bukan datang selalu orang kata kan. Tak tahu juga persediaan tu macam mana, sebab ni kan antara yang peminat tunggu-tunggu. Kali ini kita berdua di atas pentas. Biasanya kita menyanyi solo kan. Sekarang ini kita berdua. There are a lot of things yang bermain di fikiran, you know. Saya dengan kakak saya memang dia kakak saya, tapi bila kita bekerja we are professional kan. Kita kena ada banyak compromise dari segi pemilihan lagu, dari segi parts kita nak nyanyi. Kita kena fikirkan even pakaian kita, pentas kita, pergerakan kita. Sekarang ini semuanya macam smooth sailing, alhamdulillah. Macam Kak Zana baru lepas operation. Jadi macam mana untuk persediaan ni pula? Mestilah ada orang kata kekangan tu. That's why I dah prepare. Kebetulan Kak Zana kena gastrik ni, Kak Zana buat pembedahan kecil. Alhamdulillah, dan ada offer tu orang kata Allah dah placing baik-baik untuk akak dan Abang Noah. Timing tu cantik. Even sekarang pun dah getting better and better dan kita nak lagi better lagi on that day. Ini kan antara konsert terulung tahun ni. So persediaan tu bukannya dari segi vokal je. So pakaian, pentas pun akan orang nantikan, orang akan ingat. Ada tak macam gimmick ke apa-apa yang akan dibuat pada konsert nanti? Kami memang bukan artis gimmick. Sebenarnya gimmick tu bagus. Sesiapa pilih untuk bergimmick, it's up to them. Tapi gimmick tu bukan untuk saya. Saya tidak boleh concentrate dengan benda yang core saya, which is my singing, my lyrics. Bila dah ada banyak gimmick, saya takut saya confuse. Saya penyanyi yang sebegitu. Saya nak nyanyi saja. Saya nak bagi full concentration kepada peminat-peminat saya, peminat kami kan. Yang penting tu sebenarnya kita punya relationship dengan fans kita. Kita berborak dengan mereka. Tapi kalau saya sibuk nak buat gimmick, nanti kadang saya takut saya tak boleh nak balance. Cerita seterusnya adalah mengenai penyanyi legenda, siapa lagi kalau bukan Datuk Hatan. Dengar-dengarnya Datuk Hatan bakal membuat konsert berskala besar bulan hadapan. Betul ke tidak ni Datuk? Ramai dah mula bertanya-tanya ni. Konsert ni adalah mengisahkan perjalanan kerjaya saya daripada mula saya terlibat dalam industri sampailah ke sekarang. Dan ini adalah satu konsert terbesar saya lah dalam sejarah penglibatan saya dalam industri. Dan saya sangat bersyukur dan alhamdulillah. Boleh tak Datuk kongsikan sikit apa je lagu-lagu yang Datuk bakal bawakan? Yang nak tahu lagu apa saya nyanyi, kena datang lah. Pasal saya akan nyanyi lebih kurang 26 lagu. Kita nak tahu juga pengalaman Datuk daripada start dalam bidang nyanyi sampai dah sekarang. Pengalaman banyak, yang pahit, yang manis. Pasal kita ni melalui macam-macam zaman. Artis sekarang dia tak lalu zaman kena potong rambut. Saya kena lalu. Rambut panjang tak boleh pergi TV. Tetapi we survive until today dan ni semua rezeki Tuhan bagi adik. Kita tengok masyarakat luar sekarang ni lagi menghargai karya orang luar. Contohnya macam Justin Bieber kan. Baru je cakap nak buat konsert dekat Malaysia, terus 3 jam dah sold out Datuk. Tapi kalau penyanyi dah tanah air buat konsert, ambil masa sikit nak sold out. Kita ni tak boleh nak menahan kemahuan orang. Itu yang saya cakap dari dulu. Mungkin jati diri kita ni kurang sikit. Tetapi kalau boleh in the future, kita bersikap adil sikit dengan local artis lah. Tapi local artis pun kenalah tunjukkan persembahan yang baik. Kita tidak adil untuk kita comparekan internasional dengan local kita. Justin Bieber ni semua dia sponsor, dia besar-besar. Kita punya masalah utama tak ada sponsor. Datuk cakap tadi penyanyi tanah air lain sikit daripada international. Maksudnya kat situ penyanyi tanah air kurang bagus ke atau macam mana? Kita punya orang ni yang menyanjung benda tu, artis kita standard sama je, tinggi. Alah, even kadang-kadang Mak Saleh pun nyanyi daripada mula sampai habis konsert miming kita. Even Michael Jackson pun miming. Betul tak? Tapi kita ni terlampau menyanjung orang luar. Kalau kita tahu penyanyi-penyanyi baru ni lebih
pada rupa daripada kualiti. Maksudnya nyanyi memang tak sedap tapi rupa ada. Tapi boleh pergi. Macam mana tu? Oh, dia pergi pun tak lama. Sekejap je. Ni kadang-kadang lagi satu ni orang lagi 9 cakap joki-jokian dek. Itu rezeki orang tu kadang-kadang kan. Tetapi saya punya nasihat kalau nak nyanyi biar ada ilmu supaya benda ni kebaikan untuk kita. Tetapi kalau yang nak jadikan benda ni glamour, cek kerja lain lah. Kalau nyanyi ni biarlah orang yang betul-betul minat je lah. Jangan lupa saksikan konsert saya pada 4 hari bulan Jun ini di Plenary Hall Convention Center Kuala Lumpur. Datang, jangan tak datang. 26 lagu tu kalau tak dengar rugi tu je. Boleh lagu hit saya nyanyi tu. Nyanyi sama-sama nanti. Cabaran untuk hasil filem ni, saya kena turun berat sampai 10 kilo. Macam Nolia belum datang. Dia tak datang lagi lah. Dia masalah banyak kot. Kalau diorang betul beragama, diorang akan menamaikan lagi. Kenapa masih lagi bergaduh? Nisa, kenapa ni nak? Kenapa? Tak mungkin, Ma. Dia dah mati. Siapa dah mati? Anik. Siapa Anik tu? Ya Allah. Siapa Anik? Anik Novel. Dia dah mati. Dah lama kita tidak mendengar cerita pelakon Sharifah Sakinah. Baru-baru ini Melody sempat membuat Kinah berkenaan isu yang hangat selepas menerima kecaman hebat dari netizen. Ish, kenapa tu Kinah? So hari kita bersama dengan Sharifah Sakinah. Dah lama tak nampak. Dah lama tak nampak sebab saya sibuk bekerja. Masa syuting itulah masa kita bersama dengan anak kita. I kena squeezekan semua masa tu dalam satu masa. Ada tak planning untuk tone down your dunia sini lepas ni? More active, but I'm going to be more selective. Bukanlah dari segi skrip ke apa, dari segi ketenangan. Kita kalau nak bekerja tu, kita nak bekerja di tempat yang kita selesa. Kita tak nak stres kerja tu. Kita tahu Sakinah pun dulu raya seorang, sekarang raya dah berdua. So macam mana experience raya berdua ni? Saya tetap beraya seorang. Berdua tu dengan anak saya sahaja. Yang dia balik sekejap tu hanyalah untuk bulan puasa saja. So bila beraya, saya beraya di rumah kakak saya tanpa ni. Dan mungkin orang kata adat kita nak beraya bersama family, tapi saya dah kena adapt because this is my choice. Telan je lah apa yang ada. Kalau ada long distance relationship, janganlah nak mengungut. You dah pilih lelaki tu and then you nak mengungut pula. Baliklah raya, baliklah. Kita kan suka drama. Jangan macam tu. Bila dia kata dia tak boleh balik, dia tak boleh balik. Jangan perempuan-perempuan yang dekat luar sana tu jangan drama sangat Jangan rasa pressure. Suami baru kau yang Mak Saleh tu mana? Tak ada. Kita tahu kita punya budaya macam mana dan kita tahu orang Melayu ni suka tanya kita macam mana bila nak beranak, bila nak ni. Kita kena respect dan kita kena jawab benda yang elok. Jangan nak bergaduh. Kata aku nak kahwin bila ke apa? Itu jangan. Suami Sharifah Sakinah sendiri macam mana? Kita tahu dia pun nak kena adapt ke new culture kan. So macam mana dari segi penerimaan dia pula? Very senang nak adapt. I dengan family ni pun senang nak adapt. Masa Christmas pun I celebrate bersama, and then masa raya pun dia tak boleh datang dan tak apa sebab I freelancer, so dia kerja office hours. So bila I tak ada, macam contohnya selepas habis job ni, I akan fly ke sana lah. Habis yang job ni memang akan plan untuk memang akan ulang alik. Tak ada plan untuk dua-dua kat sini, dua-dua kat sana. Sebab kerana anak-anak. Jangan sibuk kita nak bercinta, lepas tu anak-anak kita lupa. Biarlah kita korbankan masa kita bercinta tu untuk masa depan anak-anak. Takkanlah kita sibuk nak bercinta, I tinggal anak diorang kat situ, dia ada anak diorang kat situ, I pun tinggal anak I kat sini seorang. Tak elok. Kerja je, nanti mungkin satu hari akan duduk satu rumah semua. Sabar je. Kalau kerja pun, I rasa kat sini pun dia boleh dapat banyak kerja juga. Kalau I nak kerja kat sana pun, I tak payah pergi kerja, dia boleh jaga I. Tapi anak I kat sini macam mana? So sebab tu I cakap, okay, kita kena alternate. Kena very systematic lah. Sebab tak ada plan nak mungkin bring along mereka together in one place ke? Yes, I nak. Tapi takkanlah I nak bawa anak I yang seorang-seorang yang anak I bekas suami I tu. You kena balance. You kena jaga hati orang. Oh, I nak bawa anak I pergi Sweden. So bapak dia yang betul tu macam mana? Itu je lah satu-satu anak dia. Diorang pun jaga elok semua. Jadi kita tak adalah yang nak bergaduh-gaduh selepas bercerai. Semuanya baik. I raya dengan ex-husband I yang nombor 1 tu tau. But I don't make that as a content on Instagram just to get engagement ke apa. Tapi memang kita buat dengan ikhlas. Kalau dah lepas bercerai tu, tolonglah jangan gaduh. Settlekan dengan benda yang betul. So, because everything is start with your heart and then kena with all the kindness. Kita tahu Sharifah Sakinah ni selebriti, nak buat apa-apa nak tanduk pun akan diperhatikan kan. Baru-baru ni any show which is Sharifah tunjukkan toilet mewah tu. Apa saja yang saya post akan jadi satu isu kerana pandangan saya terhadap satu benda tu lain. Pandangan masyarakat terhadap satu perspektif tu lain. Kita punya bahasa tu agak kasar. Contohnya kalau kita pergi satu toilet, aku baru pergi toilet tu heaven tu. Kan kita tanya, heaven ke toilet tu? Kalau toilet tu macam neraka, aku tak nak pergilah. Itu bahasa kami di set. Jadi apabila kita di Instagram
Instagram, Sakinah memang tidak ada tapisan. I rasa kalau you terima dengan open heart, open mind, dengan hati yang baik, tidak ada benda buruknya. Banyak benda baik yang boleh lagi korang ulaskan. Tapi I tak melawan kat Instagram tau. Nampak tak ada macam komen-komen. Ada komen-komen. I cakap, ya Allah, diorang ni mungkin orang tak faham. Diorang tegur kerana agama. Bukan ke agama untuk kita berdamai. Jadi saya ambil diorang tegur kerana budaya. Sebab agama kalau untuk berdamai, diorang tidak akan bergaduh di komen seperti itu. Saya tak nak salahkan agama, tapi saya salahkan budaya mereka. Budaya yang suka bercakap pasal hal orang. Itu saja. Kalau diorang betul beragama, diorang akan mendamaikan lagi. Kenapa masih lagi bergaduh? Kalau kita tengok kat Instagram ada lagi gaduh notification tu kan. Ini mungkin budaya Malaysia. Bukan Melayu, bukan apa, tapi budaya Southeast Asia punya ni memang suka mencari kesalahan orang. Saya pun sama juga. Saya pun netizen juga suka. Tapi kita suka-suka. Tapi tak tahulah ada yang betul-betul ikhlas semua. Tapi itulah saya doakan semua terima satu benda tu dengan hati yang terbuka. Sebab itu kita kata mentality is very important. Tak pandai pun tak apa. Tapi it's better to be kind. Biarlah jadi baik daripada jadi betul. You doakan untuk saya. Doa tu pun kita tahu memang senjata yang paling baik sekali. You doakan untuk saya doakan untuk awak semua. Baiklah, ini pula cerita mengenai pelakon yang terkenal dengan filem-filem aksi. Siapa lagi kalau bukan Hairul Azrin. Kabarnya, Hairul terpaksa mengurangkan berat badan sehingga 10 kg hingga mukanya kelihatan agak cengkung demi menjayakan filem The Assistant. Wah, wah, wah. Dengarnya lain macam filem ni. Jom kita dengar. Hairul, mungkin boleh ceritakan sikit perasaan you bila you dapat skrip The Assistant. Satu skrip yang gila sebab saya tak pernah buat watak macam ni dan saya diberi peluang oleh pengarah Aiden Teh dan juga production Actor Picture sebab Aiden nak satu kelainan daripada saya dan dia kata, bro, you berani tak buat ni? Saya cakap saya berani dan filem salah satu watak yang saya tak pernah buat. Watak aksi agak familiar dengan you. Mungkin apa agaknya cabaran untuk dalam The Assistant kali ini? Cabaran untuk aksi filem ni, saya kena turun berat sampai 10 kilo. Berat saya normal dalam 74 dan untuk filem ni saya 64. So saya tak macam ni lah, ni dah tembam sikit kan. Yang filem ni saya cengkung untuk dapatkan satu karakter yang lain daripada yang Nasib buat. Kita ada dengar juga yang you berjaya mewakili Malaysia ke Udin Far East Festival Film di Itali. Alhamdulillah, filem The Assistant tercalon di Udin Itali untuk festival filem di sana dan saya diberitahu kami tercalon lagi 2 festival filem, satu di Belgium dan satu lagi di Switzerland. Tapi alhamdulillah sambutan yang baik dan world premiere kami The Assistant di sana. Satu peluang yang saya tidak akan lepaskanlah untuk berganding bersama Aiden dan juga para pelakon yang memang dah tahu diorang punya prestasi mereka yang sangat baik dalam filem-filem sebelumnya dan ini merupakan sebuah cabaran untuk diri saya jugalah untuk berlakon dalam sebuah filem action film yang ini pertama buat saya dan satu pengalaman yang saya akan cherish until the end of time lah. Tengok thriller lain macam watak you dalam ni. Dalam filem ini memang saya seorang ex-convict yang keluar daripada penjara untuk membalas dendam atas kematian keluarga dia dan memang di sini karakter saya memang go through a lot of emotions, roller coaster of emotions lah. Sesuatu yang sangat challenging bagi diri saya sebagai seorang aktor. Rasa bangga sebab dah lama filem Malaysia tak keluar negara dan di sana juga disambut dengan sangat baik. Harapannya kita dapat ulang baliklah sambutan yang baik di sana dengan negara kita sendiri. Alright. Thank you. Thank you. Andi. Dia buka konon-konon buka jaket pula mentang-mentang kat rumah. Nak sediakan air dulu. Sambil-sambil kita borak dah lalang kau dekat sini. Macam mana hari tu sambutan raya? Bukan hari tu lah baru-baru ni. Sonok ke tak? Sambutan raya. Aku tengok kau punya Instagram dia tak ada macam baju-baju raya sangat. Sebenarnya tak sempat sebab kita busy sangat kan, macam kita dah lama sangat tak balik 2 tahun kan tak balik raya. Ni air apa ni? Itu air kosong. Dia kena tengok macam nampak tak nampak aje. Betul kosong Andi, ceritalah sikit. Dah lalang tu kan tak ada orang kat sini, aku borak dengan kau je lah. Apa aktiviti sekarang yang terbaru yang nak dikongsikan kepada penonton-penonton Melodi? Dengar-dengar Sy sekarang dah berjinak-jinak menjadi seorang pelakon. So dalam bulan 7 ni, insya-Allah bulan 7 ni saya akan masuk ke set Melastik ke Hatimu 2. Oh lama, kencang. Betul. Dia job. So kita akan ada 25 episod. Saya tak pernah lagi merasai macam mana shoot yang panjang 25 bagi saya macam Ya. Oh 25 episod. Lama tu. Kau tahu tak 25 episod itulah yang boleh buat gaduh Andi. Ya, tunggu bukan 13 jam, mungkin 18 jam. Tapi aku sebenarnya 13 episod pun dah gaduh dah. Saya tunggu 25. 13 memang dah gaduh dah. Dah gaduh kan? Dah gaduh dah. Boleh ke? Apa beza sebenarnya
kau jadi penyanyi dengan pelakon? Beza dari penyanyi, okey. Abil, simple je, Bil. Okey. Penyanyi, nyanyi, pelakon. Tapi berlakon sampai ke malam. Menyanyi sekejap je. 1, 2, 3 lagu dah settle. Betul. Habis tu kenapa nak jadi pelakon? Saya, okey, ini jawapan yang orang kata, saya kena pandai didik TV sekarang, kan? Kenapa nak jadi pelakon? Kan susah pelakonnya, Andi. Saya nak mencabar diri saya. Saya tak nak duduk berada dalam satu tempat saja. Okey. Dia nak jadi hero lah tu. Mesti dia nak macam pelakon lelaki terbaik. Oh, tak ada lagi lah. Tak ada lagi. Tapi Lasi adalah, dapatlah calon. Ada ke? Ada. Tapi cerita apa? Cerita Belas Dekat Hatimu juga. Cerita tu hebat kan? Okey kan? Sekejap, tanya dulu. Tengok ke? Tak sempat. Cerita pasal pelakon ni kita ada cerita pasal pelakon dan pelawak legenda kita yang habis membesar dengan filem-filem dan drama-drama beliau, Pak Hamid atau lebih dikenali sebagai Hamid Gurkha. Sekarang ni semua orang tahu Pak Hamid dalam keadaan tak berapa sihat, dia sedang uzur. Dan kami daripada Melodi sempat bertemu dengan beliau. Jom kita saksikan story itu. Pelakon dan pelawak legenda Pak Hamid Gurkha kini hanya terlantar di atas katil selepas terkena jangkitan COVID-19 2 bulan lalu. Melodi dan pihak finans sempat melawat beliau di kediamannya di Kelang baru-baru ini untuk mengetahui perkembangan kesihatannya. Dekat ini tu nampaknya Alhamdulillah lah. Kita pakat doa lah biar dia pulih lagi hidup sama-sama dengan kami. Tapi nampak kalau dia sikit dia macam lemah lah. Kalau banyak bercerita dengan dia, jadi dia lemah. Dia cakap dia banyak-banyak sabar. Kita semua pun macam ni akan dapat. Awak punya bahagian macam ni, saya punya bahagian tak tahu lagi. Kadang-kadang cakap macam tu lah. Terima kasih dengan anak-anak dia tak berhenti. Kau nampak anak-anak dia, terima kasih dengan anak-anak jaga dia. Terima kasih dengan mak kau jaga. Melihat keadaan Pak Hamid sekarang ni, ada tak rakan-rakan terdekat menziarahi, melawat Pak Hamid? Ada. Kawan-kawan yang jiran ada, orang Surau pun ada datang. Jauh dekat mana yang tahu Pak Hamid semua datang. Kawan dalam industri ada tak? Macam Nolia belum datang. Dia tak datang lagi lah. Dia masalah banyak kot. Yang kawan-kawan yang sama berjuang dengan dia tu tak sampai lagi lah. Ingat tu ingat agaknya. Tapi ada tukar masing-masing. Nolia macam berlakon lagi. Dia pun tak gaduh. Siapa datang terima, tak datang pun terima. Tapi dia sekarang ni pun bila dia tengok filem-filem Badu keluar, dia memang teringatkan Badu. Dia lah yang pertama bawa Pak Hamid masuk filem The Panglima Badu. Itu satu filem aku pertama dengan Badu. Kalau tengok filem dia ingat Badu. Aku tak nampak dia tak ingat. Tapi banyak Badu lah kalau selalu ingat kan Badu. Badu lah yang banyak tolong memudahkan rezeki dia. Dia ucap terima kasih lah kalau Badu dengar, dia dengar lah ni. Okey Kak, kalau Kak boleh kongsikan kepada peminat Pak Hamid di luar sana, sejak bila kesihatan dia merudum? Adakah disebabkan terkena jangkitan COVID atau bagaimana? Ya, bulan 2 hari tu kita satu family dijangkiti oleh COVID lah. Start from that, dia punya kesihatan agak merusuk. Tapi kita family try lah bagi suplemen dekat dia untuk dia build up balik dia punya energy, dia punya nutrisi badan dia kan. Tapi agak mengambil masa sebab ialah dengan keadaan dia yang dah berumur, and then dia punya selera makan tu untuk kembali tu agak lambat lah. Sampailah sekarang. Mungkin sebab itulah orang nampak dia macam agak uzur sikit. Harap peminat dekat sana tu mendoakanlah dia. Kesihatan dia semoga diberi kesembuhan. Semoga Allah tu mengangkatlah keuzuran dia tu kan. Untuk dia sihat sedia kala. Aktiviti Turun ke Padang menyantuni artis-artis veteran khususnya untuk mendekatkan Finas dengan artis-artis veteran. Pada masa yang sama berkongsi dengan audiens yang mana kita perlu bagi tumpuan juga sebab kita tak nak mereka yang telah berbakti kepada industri perfilman negara terbiar, terabai begitu saja. Dawatan ini sebenarnya memberi kesan kepada saya sebab dalam umur saya 62 tahun, mereka yang saya pernah kunjungi sebenarnya memberi impak zaman kanak-kanak saya dulu. Misalnya Pak Hamid terkenal sebagai pelawak. Jadi kita tak boleh lupakan mereka yang pernah terlibat sama menghiburkan kita dan mereka sebenarnya adalah membina asas juga kepada industri perfilman negara. Assalamualaikum kepada peminat-peminat saya. Doakan saya sihat dan walafiat. Itu saja. Lain tak ada. Ingat pada Allah. Okey. Mana dapat rawatan dah? Dah dapat rawatan. Ya. Saya rasa kita tak wajar untuk terus menjenayahkan cannabis.
Okey, kita kembali lagi dalam Melodi bersama saya Nabila Huda dan saya Andi Bernardi. Diam tak diam, rupanya kita dah sampai story yang terakhir. Oh, habis dah. Habis, tapi ada satu lagi story. Tapi kau lah pula cerita asyik aku je, nanti orang cakap mulut aku yang jahat. Mana ada mulut jahat. Ada, Bil. Tapi ada satu story kita tak cerita. Iyalah tadi aku cakap satu story, kenapa kau ulang apa aku cakap? Bil. Yo. Apa update cerita Yasin? Itulah pasal Yasin Sulaiman. Abil pun tak tahulah sekarang memang tengah panas sangat tu. Tak apalah, kita jangan cerita banyak, takut salah bual. Silakan kita saksikan story ini. Go. Ceria dan tenang itu antara gambaran yang dapat diberikan buat penyanyi dan komposer terkenal Yasin Sulaiman yang hadir ke prosiding berhubung pertuduhan menanam pokok ganja di Kompleks Mahkamah Petaling Jaya pada Rabu 18 Mei 2022 lalu. Turut sama hadir sebagai memberi sokongan buat Yasin adalah YB Said Saddiq, kumpulan Brothers selain ahli keluarga. Dalam pada itu, penyanyi lagu Mimpi Laila ini sempat meminta untuk mengeluarkan cannabis daripada senarai narkotik seperti mana yang dilakukan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Hari ini kes Yasin pada mulanya ke Mahkamah Session ditetapkan untuk sebutan untuk laporan kimia. Kita dimaklumkan bahawa laporan kimia belum siap, jadi Mahkamah memberi tarikh selanjutnya pada 22 Jun. Kami peguam, saya dan Arif Azami telah memaklumkan kepada Mahkamah bahawa permohonan kami untuk anak guam mendapat rawatan telah diluluskan dan Yasin semalam telah dibawa rawatan di Hospital Sungai Buloh. Saya sendiri bertanya saudara Yasin, beliau memberitahu bahawa rawatan tersebut hanyalah satu rawatan biasalah. Yang kami minta itulah satu rawatan pakar. Walaupun kami menghormati prison rules yang mana hospital terdekat ialah Hospital Sungai Buloh. Jadi saudara Yasin telah dibawa rawatan ke Sungai Buloh. Jadi kita dimaklumkan rawatan susulan akan dibuat 6 minggu daripada rawatan semalam. Saudara Yasin setakat ni memberi kerjasama yang sangat baik dan malah saya bangga dengan beliau kerana lawatan saya ke penjara. Beliau dimanfaatkan dengan segala kepakaran yang beliau ada. Kepakaran beliau menginspirasi sebelum ni pun diteruskan dalam penjara. Bulan puasa baru ni saya difahamkan beliau memimpin semayang, memimpin takbir, disuruh membentuk satu tim nasyid. Perkembangan terkini apa yang abang boleh kongsikan? Mungkin keadaan Abang Yasin. Dia nampak positif, alhamdulillah, dengan kehadiran ramai kawan-kawan, teman-teman dia. Kalau dalam kamar mahkamah tadi kita tengok dia sentiasa toleh ke belakang nak tengok siapa yang datang. Setiap kali dia nampak kawan dia nampak ahli keluarga dia, kita nak boleh nampak senyuman dia. Saya rasa itu penting. Kita nak supaya dia sentiasa positif. Lebih-lebih lagi dia sakit bipolar. Kita nak pastikan bahawa dia punya mood tu sentiasa stabil. Dan apa kita hadir, Brothers ada, Fahrin ada, rakan-rakan daripada nasyid, kawan-kawan lama, terutamanya kita punya family. Saya tadi impression bila dia tertoleh dan dia nampak kita, that is a magical moment yang macam kita macam nak lompat dia nak pergi peluk dia kan. Dia pun dia macam kata and then dia show he's okay. Dan saya pun nak dengar juga dia dapat tak attention perubatan apa, sebab kita tahu semasa kita dengan dia memang ada keadaan itu. Dia actually kerap masa kita dekat program pun dengan SPZ tu memang dia kerap. So ubat-ubatan yang macam chemical, ubat yang vital semua akan buatkan dia tidur. Tapi nampak Yasin tadi, saya rasa dengan spirit yang mungkin dia terbina jasa dan bersuluk lah kan. Macam tu kan. Assalamualaikum. Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih atas semua sokongan ya. Terima kasih Syed Saddiq, Brothers, Nurul Izzah, Wardina, Mirwana. Terima kasih semua. Harap kerajaan Malaysia akan mengeluarkan cannabis daripada senarai narkotik sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Terima kasih semua. Ya. Baik, alhamdulillah. Mana dapat rawatan dah? Dah dapat rawatan. Ya. Saya rasa kita tak wajar untuk terus menjenayahkan cannabis. Kerana cannabis adalah untuk rawatan dan perubatan dan bukannya badan berbahaya. Terima kasih bang. Terima kasih bang. All the best. Harapnya semuanya dapat diselesaikan dengan baik. Kita sama-sama doakan Abang Yasin Sulaiman, okey? InsyaAllah. Andi, dah habis dah saya dengan awak ni. Habis dah? Habis dah. Janganlah habis dulu, ada sikit lagi ni. Apa dia? Aku nak tanya engkau pula. Dia pula nak tanya kita. Apa dia? Raya macam mana? Raya macam tu lah, awak. Banyak kalau nak cerita tak habis cerita dia. Kita raya dekat Singapura. Tahun ni kita raya 2 kali raya pertama. Kau ada tak? Tak ada. Tak ada kan? Tak ada. Tapi Singapura tu kat mana? Singapura tu
Maksudnya tempat ke? dalam Awak orang Singapura ke? Tidaklah. Tapi awak tahu tahulah dekat Eunos Crescent. Oh, Eunos Crescent. Eunos Crescent. Awak tahu ke? Saya duduk dekat area Tiang Putih Orang Baru dulu. Ya ke? Jadi tahulah sikit-sikit. Habis awak tak balik Singapura ke? Saya dah break. Jadi dah tak balik sana dah lah. Oh, dah break. Lah, terkeluar kat sini. Tak payah. Bukan orang cocok sendiri terkeluar. Serius ke? Kau tak cakap sendiri. Dulu-dululah. Ya, kau ingat aku borak dengan kau. Sebab tu bahaya kalau borak dengan aku tahu, Andi. Kau akan rasa macam selesa je. Sebab aku dah pukau kau. Oh, kau ada telekinesis. Yeah. Itulah kau dah pakai kat aku kat sini lah. Kau ada telekinesis, pemikiran telekinesis tu. Okey guys, macam mana? Panas ke tak minggu ni? Suka ke tak? Awak rasa gosip kita pagi pula. Korang rasa kita punya cerita panas tak? Korang bagi saya sendiri jangan katakan cerita panas. Saya sekarang duduk kat sini pun agak panas sebenarnya sekarang ni. Awak dah terpecah lubang. Dia sendiri yang jerat diri dia sendiri. Kita dah tahu dah. Dia dah break, babe. Dia dah break. Okey, sampai di sini saja. Tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi, berdiri di atas sepakat sendiri. Thank you, Andi Bernadette. Thank you, babe. Bye. Bye.